Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzati Binti Harun. Saya akan menerangkan berkenaan dengan psikodinamik. Teori psikodinamik ini merupakan asas kepada tingkah laku dan pemahaman psikologi manusia. Pendekatan teori ini adalah menyatakan bahawa pengalaman yang dialami oleh seorang individu itu dari sejak kecil adalah merupakan asas bagi sesuatu bentuk tingkah laku tertentu serta hubungan orang dewasa. Sigmund Freud juga memperkembangkan teori ini dari hasil kajiannya tentang penyakit histeria. Oleh itu, psikodinamik ini atau nama lainnya adalah psikoanalisis telah diiktiraf sebagai satu kaedah bagi merawati seseorang individu itu yang mempunyai masalah emosi dan personaliti iaitu tertekan. Pelbagai teknik menarik yang diperkenalkan oleh Freud seperti perkaitan bebas, analisis mimpi, analisis transference dan teori ini lebih menekankan kepada unconscious iaitu ketidaksedaran yang disebabkan oleh kekurangannya pemahaman mengenai peranan setiap struktur mental dalam kehidupan manusia. Perkara ini boleh membolehkan seseorang itu berkelakuan terhadap suatu tindakan itu secara tidak sedar. Oleh hal ini demikian, seseorang itu harus memahami peranan mereka berkaitan dengan struktur mental yang telah diketengahkan oleh Sigmund Freud, iaitu id, ego dan superego untuk mencungkil pengalaman lalu pada alam tidak sedar mereka itu sendiri. Pengasas bagi teori ini adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud telah dilahirkan di Freiburg, Moravia, yang sekarang kita kenali sebagai Perkan Privo Czechoslovakia pada tarikh 6 Mei 1856 dan telah meninggal dunia di London pada tanggal 23 September 1939 pada usianya 83 tahun. Selama hampir 80, Freud telah tinggal di Vienna dan meninggalkan kota ketika Nazi menakluki Australia. Secara ringkasnya, Sigmund Freud ini adalah seorang ahli neurologis Austria serta pengasas kepada psikoanalisis ataupun subbidang psikologi. Dan beliau ini dikenali dengan kajian-kajian yang terhadap nafsu berahi, penindasan dan fikiran bawah sedar. Freud juga sering dirujuk atau dikenali sebagai bapa psikoanalisis dan kerja-kerjanya amat terpengaruh dalam bidang imajinasi yang popular dan memperkenalkan tahap kesedaran manusia iaitu alam sedar, alam prasedar dan alam bawah sedar. Tambahan pula, beliau juga merupakan seorang yang telah memperkenalkan 3 komponen personaliti iaitu id, ego dan superego yang sering mempengaruhi antara satu sama lain dalam mengawal perlakuan manusia. Selain itu juga di barat, Sigmund Freud dikatakan sebagai seorang pengkaji yang banyak mengkaji minda manusia secara terperinci berbanding dengan pengkaji-pengkaji lain yang hidup sebelumnya. Sumbangannya kepada bidang psikologi diakui sangat meluas. Freud juga dikatakan sebagai seorang yang sangat berpengaruh kepada bidang yang berpengaruh pada abad ke-20. Bukan sahaja mempengaruhi bidang psikologi, malahan juga bidang seni, sastra dan juga cara bagaimana orang barat itu membesarkan anak-anak mereka. Objektif teori ini adalah yang pertama ialah memahami struktur kepribadian berdasarkan tingkah laku manusia. Yang kedua, memahami tahap perkembangan seksual berdasarkan psikoanalisis. Yang ketiga, memahami jenis mekanisme bela diri yang sering diguna pakai. Dan yang terakhir ialah menggunakan teknik psikoanalisis ini dengan betul dan berkesan. Matlamat teori psikodinamik ini kepada klien adalah untuk mengakui emosi yang dilalui oleh klien. Hal ini kerana klien dapat mengenali corak pemikiran dan emosi mereka dan mereka dapat mengatasinya. Dan dalam masa yang sama mereka dapat menyelesaikan masalah yang mereka alami. Di samping itu, mereka juga dapat membuat pilihan dengan lebih baik daripada sebelumnya. Dan klien juga dapat mengetahui corak pemikiran negatif dalam hidup mereka dan terapi ini secara tidak langsung dapat membantu mereka memahami mengapa mereka membuat pilihan tertentu dan memberi mereka kekuatan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Selain itu juga, matlamat terapi ini adalah untuk membentuk semula struktur kepribadian individu itu iaitu melalui id, ego dan superego agar beroperasi dengan seimbang. Hal ini supaya klien faham dan celik akal mengenai masalah yang dihadapi mereka dan dapat mewujudkan personaliti yang mereka inginkan. Dan serta perkara ini, mereka dapat menghangurungi kehidupan dengan lebih baik. Kemudian, matlamat teori ini agar klien itu sendiri dapat dibantu dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan pada mana-mana peringkat perkembangan mereka.
dan menguatkan lagi ego agar seseorang individu itu dapat berfungsi menurut prinsip realiti tanpa dikongkong atau didorong oleh desakan-desakan id ataupun super ego. Seterusnya, matlamat teori ini adalah untuk membantu klien memenuhi keperluan masyarakat dengan tepat, dan semua tindakan yang dilakukan ini adalah berdasarkan kepada kenyataan. Hal ini supaya tindakan yang mereka lakukan itu tidak disebabkan oleh keinginan naluri mereka semata-mata. Assalamualaikum, nama saya Wanisha binti Muhammad Nasir, nombor matrik 273736. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan tentang pandangan teori psikoanalisis terhadap kejadian sifat manusia. Terdapat 4 tokoh yang saya ambil, iaitu Sigmund Freud, Hal dan Lindsay, Amir Awang dan Uthman Muhammad. Dalam pandangan falsafah, teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud ini telah memberikan penekanan terhadap konsep kegirangan. Menurut Freud, individu yang mampu merasai kenikmatan hidupnya dengan mendapatkan kasih sayang dan bekerja adalah individu yang normal. Manakala menurut Hal dan Lindsay berpendapat bahawa konsep kegirangan ini boleh diterangkan dengan lebih mendalam, iaitu terdapat juga perkara lain yang boleh dilakukan untuk mendapatkan keseronokan, menghilangkan ketegangan dan sebagainya. Selain itu, berdasarkan teori psikoanalisis ini juga, manusia dilihat sebagai individu yang telah ditentukan masa hadapannya. Perkara ini turut mendapat sokongan daripada tokoh yang ketiga, iaitu Amir Awang, yang berpendapat bahawa teori psikoanalisis ini menunjukkan bahawa manusia itu dilahirkan dengan naluri kebinatangan yang bersifat jahat sejak mereka dilahirkan. Naluri tersebut yang terdapat dalam diri manusia ini mampu mempengaruhi tindakan, sifat, tingkah laku yang tidak rasional dan tidak logik. Freud juga menekankan bahawa manusia ini dilahirkan dengan naluri dalaman yang bersifat kebinatangan. Naluri dalaman tersebut boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu naluri yang bersifat seksual dan naluri yang bersifat pemusnah. Kedua-dua naluri tersebut merupakan penggerak kepada semua tindakan manusia serta memiliki hubung kait dengan naluri seksual dan libido. Menurut Uthman Muhammad pula, pendekatan teori psikoanalisis ini merupakan hasil daripada andaian manusia melalui peningkatan evolusi. Okey, saya akan teruskan dengan menerangkan 5 prinsip utama yang terdapat dalam teori psikoanalisis, iaitu prinsip keseronokan, prinsip realiti, prinsip mengurangkan ketegangan, prinsip polariti dan prinsip pengulangan aktiviti. Prinsip yang pertama, iaitu prinsip keseronokan ini merangkumi semua tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang didorong oleh kehendak untuk mencapai keseronokan dan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini itu berlaku. Yang kedua ialah prinsip realiti. Prinsip realiti ini bermaksud manusia perlu menyesuaikan tingkah laku yang dilakukannya berdasarkan batasan realiti dan tidak melakukan tindakan atau perbuatan secara sesuka hati mereka sahaja. Tingkah laku manusia ini sebenarnya dipengaruhi dan ditentukan oleh persekitaran di sekeliling mereka. Yang ketiga ialah prinsip mengurangkan ketegangan. Prinsip mengurangkan ketegangan ini bermaksud ianya membantu manusia untuk menangani konflik apabila mereka berhadapan dengan sesuatu perkara ataupun masalah yang memerlukan mereka melakukan atau membuat pilihan atau keputusan berkaitan dengan keseronokan ataupun realiti. Prinsip yang keempat pula ialah prinsip polariti. Menurut Freud, manusia ini mengetahui berkaitan pembahagian nilai dalam kehidupan mereka seperti aspek yang berkaitan dengan baik atau buruk, betul atau salah, hidup atau mati dan sebagainya. Prinsip yang terakhir ialah prinsip pengulangan aktiviti. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia ini wujud akibat berlakunya proses kelaziman dan mereka lebih tertumpu untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi menyelesaikan masalah mereka. Saya akan menerangkan tentang tahap kesedaran yang terdapat dalam teori psikoanalisis ini. Teori psikoanalisis ini membahagikan tahap kesedaran kepada 3 bahagian, iaitu sedar, prasedar dan tidak sedar. Tahap sedar ini merangkumi perkara yang berlaku dan kita manusia ini sedari pada satu masa yang tertentu. Menurut Freud, manusia ini sedar dan tahu berkaitan perkara yang sedang berlaku ataupun yang telah berlaku di sekeliling mereka. Contohnya, pada satu ketika manusia ini kadang-kadang akan menimbulkan perasaan marah, sedih, takut, sunyi, sepi dan sebagainya. Tahap yang kedua ialah prasedar. Prasedar ni adalah yang berada di tahap antara sedar dan tidak sedar. Pada tahap prasedar ini, apa yang berlaku di sekeliling manusia ini tidak disedari, melainkan manusia ini memberikan tumpuan secara sedar
terhadap perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Peringkat ini dikenali sebagai peringkat monitoring dan bukannya peringkat yang menunjukkan seseorang individu itu memberikan tumpuan yang sepenuhnya terhadap perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Contohnya, pelajar yang belajar dalam keadaan bising dan terganggu mampu memahami sesuatu isi pengajaran tersebut jika pelajar itu memberikan dan menumpukan sepenuh perhatian terhadap isi pengajaran yang disampaikan di dalam kelas oleh guru tersebut. Tahap yang ketiga ataupun tahap yang terakhir adalah tahap tidak sedar. Tahap tidak sedar ini berlaku di mana manusia ini tidak menyedari tentang apa-apa yang berlaku di sekeliling mereka. Sebagai contoh, berlakunya perubahan emosi dalam diri manusia yang diakibatkan oleh sesuatu perkara. Contoh lain ialah contohnya manusia ini tidak sedar pun akan berlakunya perjalanan darah di dalam badan mereka, bagaimana sistem saraf badan manusia itu berfungsi dan sebagainya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang struktur personality dalam teori psikoanalisis. Menurut Freud, fikiran manusia ini terbahagi kepada 3 sistem utama iaitu id, ego dan superego. Teori psikoanalisis ini juga dikenali sebagai teori struktur personality. Freud menjelaskan bahawa ketiga-tiga sistem utama iaitu id, ego dan superego itu memainkan peranan yang penting dalam membentuk personaliti manusia, iaitu meliputi cara manusia berkelakuan dan juga cara manusia berfikir. Freud juga mempercayai bahawa semua tingkah laku manusia yang dilakukan itu terhasil oleh sebab-sebab yang tertentu dan bukannya berlaku secara tiba-tiba ataupun secara tidak sengaja. Personaliti yang pertama iaitu id ialah dorongan naluri manusia yang mempunyai kaitan dengan prinsip keseronokan ataupun pleasure principle yang tidak menghiraukan mengenai realiti serta tidak melakukan pertimbangan dari segi moral dan logika. Id ini merupakan sistem personaliti asal yang telah wujud dalam diri manusia sejak mereka dilahirkan lagi dan tidak perlu dipelajari oleh seseorang individu. Id ini merupakan sumber asal individu dan ianya juga bertindak berdasarkan prinsip keseronokan. Fungsi utama id ini adalah untuk memuaskan nafsu semata-mata. Walaupun umur seseorang individu itu telah meningkat, namun id dalam diri seseorang itu tidak akan matang. Selain itu, id ini juga menggunakan 2 cara yang utama untuk berusaha mendapatkan keseronokan dan mengelakkan kesakitan, iaitu gerakan pantulan dan proses primer. Cara pertama yang digunakan oleh id ialah gerakan pantulan. Gerakan pantulan ini merupakan satu tindak balas yang wujud semenjak manusia dilahirkan lagi. Gerakan pantulan ini mempunyai kaitan dengan tindak balas yang dilakukan secara tidak sengaja dan mempunyai hubungan dengan sistem saraf. Contohnya menguap, bersin, menggigil dan sebagainya. Yang kedua pula ialah proses primer. Proses primer merupakan proses psikologi yang bermatlamat untuk meringankan ketegangan yang berlaku oleh individu dengan cara berimajinasi ataupun membayangkan berkaitan dengan objek yang dikehendakinya. Contohnya, apabila seorang individu itu berasa lapar, dia akan mula membayangkan tentang makanan, dan apabila seseorang individu itu berasa dahaga, dia akan mula membayangkan tentang air dan sebagainya. Struktur personality yang kedua ialah ego. Ego ni merupakan komponen tenaga jiwa yang berasal dari id. Ego tidak wujud sejak lahir, tetapi ianya berkembang secara berperingkat berdasarkan persekitaran individu tersebut. Ego ni berfungsi untuk mengawal personality individu dan bertindak sebagai pengawal terhadap tindakan yang sesuai dilakukan berdasarkan persekitaran. Selain itu, ego juga melakukan tindakan berdasarkan prinsip realiti dan ianya menghubungkan manusia dengan realiti kehidupan. Dengan menggunakan pemikiran logik dan prinsip realiti, segala tingkah laku yang dilakukan oleh manusia itu telah dibuat pertimbangan berdasarkan realiti pada ketika itu. Sebagai contoh, seseorang individu yang telah matang atau yang telah dewasa tidak akan membuang air kecil atau membuang air besar di tempat yang tidak sepatutnya kerana ianya dikawal oleh egonya. Selain itu, ego juga bertindak untuk mengurangkan ketegangan dan kerisauan yang dihadapi oleh individu dengan menghasilkan pemikiran yang logik dan rasional bagi mengatur segala tindakan yang perlu dilakukan oleh individu. Ego juga mampu mengawal personaliti seseorang individu. Struktur personaliti yang ketiga ialah superego yang dikenali sebagai hakim personaliti individu, iaitu lebih mempunyai sifat sosial dan moral. Superego ini mempunyai tanggungjawab terhadap apa jua tindakan yang dilakukan oleh individu, tidak kira tindakan yang baik atau buruk, betul atau salah. Selain itu, superego ini juga mempunyai persamaan dengan ego, iaitu tidak dimiliki oleh individu sejak kecil tetapi dipelajari melalui asuhan ibu bapa ataupun bimbingan daripada individu di sekelilingnya. Superego juga berfungsi untuk menghalang ego daripada menuruti kehendak id dan bertindak sebagai hakim untuk menentukan berkaitan dengan ganjaran dan dendam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nuha Azirah binti Anas, nama matrik 272072. Hari ini saya akan menguraikan sedikit tentang mekanisme helah bela diri. Mekanisme ini merupakan satu proses psikologi di mana ia digunakan untuk mengurangkan kepedihan dan konflik melalui tindak balas lazim yang automatik, di mana ia berlaku dengan pengherautan terhadap realiti. Tujuan mekanisme ini digunakan untuk meminimumkan penderitaan ego yang tidak mengawal id. Sebenarnya ia juga digunakan untuk menolong ego untuk mengutuhkan dirinya dari desakan yang kuat dari id. Kegunaan mekanisme ini juga lebih kepada menjaga pembentukan ego dalam pengalaman seseorang insan itu. Mekanisme ini akan digunakan oleh seseorang individu yang tanpa sedar bagi menangani keadaan yang dihadapinya. Mekanisme ini terbahagi kepada beberapa jenis. Yang pertama ialah pendaman, di mana ia digunakan untuk mengelakkan berfikir tentang sesuatu memori yang menyedihkan secara tidak sedar. Ia juga untuk menghindarkan diri dari menerima kenyataan yang sebenar dan boleh menyebabkan kecelaruan neurotik. Seterusnya ialah penafian. Yang terjadi apabila seseorang itu tidak ingin menerima hal sebenar serta mengatakan sesuatu hal itu tidak betul atau tidak terjadi. Dengan sebab itulah tindakan tidak diambil untuk memperbetulkan keadaan. Contohnya macam seorang pesakit kanser tulang, bila mana dia disahkan mengidap kanser tersebut, dia menafikan dan mengatakan diagnosis yang diberikan oleh doktor itu adalah salah. Seterusnya ialah pembentukan reaksi, di mana mekanisme ini berlaku apabila ingin menunjukkan kelakuan yang berlawanan dengan rasa yang sebenar yang disimpan ataupun dipendam bagi menggantikan desakan id yang boleh menyebabkan permasalahan dengan sesuatu yang berlawanan. Seterusnya ialah regresi, di mana ia digunakan dan terlibat dalam menunjukkan kelakuan yang telah diterima dan mungkin berkesan semasa zaman individu itu masih kecil tetapi kurang berkesan pada zaman sekarang. Jenis yang seterusnya ialah rasionalisasi, di mana mekanisme ini akan terjadi apabila alasan intelektual akan diberikan dalam sesuatu kejadian bagi memastikan kelakuan atau mempertahankan ego yang mencabar diri serta memulihkan hati yang terluka. Contohnya, Ali telah diberhentikan kerja oleh majikannya, tetapi dia mengatakan dia tidak suka kekerjaannya, oleh sebab itulah dia berhenti. Seterusnya ialah projeksi, di mana mekanisme ini akan berfungsi apabila ia ingin meletakkan kesalahan atau kegagalan diri sendiri kepada orang lain. Contohnya, Abu tidak ingin berkawan dengan Ali. Oleh itu dia mengatakan Ali sebenarnya seorang yang sombong. Walhal dia yang tidak mahu berkawan dengan Abu. Seterusnya ialah pindah gantian, di mana ianya digunakan dengan meneraikan desakan kepada insan lain atau item lain yang lebih selamat. Ianya akan menjadi agak keterlaluan apabila individu yang menjadi ganti dijadikan sebagai tempat meluahkan perasaan banding orang yang terlibat secara langsung. Contohnya, kakak dimarahi oleh ibu kerana tidak membuat kerja rumah. Jadi dalam satu cara untuk melepaskan kemarahan itu, dia telah melepaskan geram kepada adik bongsunya. Seterusnya, pampasan, di mana pampasan ini digunakan untuk menutup satu kekurangan diri dengan membina diri dalam cabang lain. Kadang-kadang ia boleh timbul dalam dua keadaan ataupun sifat, sama ada positif ataupun negatif. Seterusnya, introjeksi, di mana ia dikenali dengan mengambil sifat orang lain dalam usaha untuk mengasingkan tingkah laku sendiri atau sebagai usaha bagi melindungi diri. Akhir sekali ialah pengenalpastian, di mana ianya meniru tingkah laku orang lain untuk menambahkan keyakinan diri. Ia juga dapat menolong dengan mengurangkan kegusaran seseorang bagi menghadapi hal yang sebenar dan membantu menyelesaikan masalah dengan lebih rasional. Itu saja untuk jenis mekanisme bela diri. Seterusnya, sedikit kebaikan mekanisme bela diri.
Memanglah mekanisme ini mempunyai kebaikan tersendiri, tetapi tidak boleh digunakan secara keterlaluan kerana boleh menimbulkan kesan negatif kepada individu tersebut ataupun orang lain. Okey, kebaikan yang pertama iaitu dapat membantu menenangkan diri klien sebelum berjumpa dengan kaunselor. Hal ini kerana apabila seseorang individu itu menghadapi sesuatu isu ataupun masalah, ia dapat menggunakan mekanisme bela diri ini untuk berfikir secara rasional sebelum mendapatkan rawatan dari kaunselor ataupun melakukan sesi. Okey, seterusnya kebaikan kedua, menjadikan seseorang individu itu lebih kreatif. Hal ini kerana dalam penggunaan mekanisme bela diri mempunyai pelbagai cara dan langkah untuk menggunakannya. Dan itu ini dapat meningkatkan daya kreativiti seseorang individu. Dalam kebanyakan kajian juga dinyatakan orang yang mempunyai daya kreativiti yang tinggi itu adalah orang yang lebih berpeluang besar dalam memajukan diri pada masa akan datang. Okey, akhir sekali kebaikan yang ketiga, memberi sedikit masa kepada individu untuk menilai diri mereka semula. Di mana dengan menggunakan mekanisme bela diri ini, ia dapat memberi masa kepada seseorang individu ataupun klien itu untuk menilai semula kelakuan mereka sama ada kelakuan itu benar ataupun tidak, ataupun ia dapat memberi kebaikan atau keburukan kepada diri sendiri ataupun orang lain. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai peringkat perkembangan personaliti individu oleh Sigmund Freud. Saya Nur Atifah binti Zainal Abidin, 273730. Baiklah, terdapat 5 peringkat perkembangan personaliti individu yang diketengahkan oleh Sigmund Freud. Peringkat pertama yang akan dihadapi oleh seseorang bayi yang ketika berumur 0 sehingga 1 tahun ialah peringkat mulut atau dipanggil juga sebagai oral stage. Oral stage merupakan peringkat penyusuan yang amat penting bagi bayi kerana pada ketika ini aktiviti menyusu adalah aktiviti menyeronokkan bagi bayi kerana pada ketika ini bayi sangat sensitif pada kawasan bibir dan mulut. Maka tindakan menyusu adalah tindakan yang seronok bagi bayi yang berumur 0 sehingga 1 tahun ini. Baiklah, terdapat 2 jenis tindakan penyusuan yang berada di bawah peringkat mulut ini. Yang pertama adalah oral incooperative. Oral incooperative adalah satu tindakan penyusuan yang paling banyak dilakukan oleh bayi. Pada ketika ini, bayi akan suka menghisap yang menyebabkan jika personaliti bayi itu terlekat pada peringkat ini, bayi akan cenderung untuk suka makan banyak, suka cakap banyak dan suka menghisap rokok apabila mereka meningkat dewasa. Baiklah, tindakan penyusuan yang kedua ialah oral aggressive. Oral aggressive dikenali juga sebagai peringkat di mana bayi sudah mula tumbuh gigi dan suka bertindak agresif dengan menggigit ketika aktiviti penyusuan dilakukan. Apabila pada ketika ini, ibu bapa gagal memberi didikan yang betul, kanak-kanak akan terlekat dengan personaliti ini sehingga mereka meningkat dewasa, di mana apabila dewasa kelak, mereka akan mendalami personaliti yang negatif seperti suka mengumpat dan suka memberi komen yang menyakitkan hati orang lain dan juga melakukan perkara yang menyebabkan orang lain berasa sakit hati dengan perlakuan mereka. Maka pada peringkat ini adalah sangat penting untuk ibu bapa melayani anak-anak mereka dengan perasaan kasih sayang yang secukupnya agar anak-anak ini membesar dengan perasaan gembira dan juga rasa disayangi. Baiklah, peringkat yang kedua adalah peringkat dubur iaitu anal stage. Peringkat ini akan dialami oleh anak-anak yang berumur 2 tahun sehingga 3 tahun. Pada peringkat ini, bayi akan berasa seronok melalui latihan membuang air besar. Dan melalui latihan membuang air besar ini, mereka sebenarnya sedang mempelajari pelbagai proses dalam kehidupan seperti cara mengawal kuasa autonomi yang dimiliki dan juga cara mengawal perasaan negatif dan desakan-desakan tertentu. Melalui menahan dan melepaskan najis. Baiklah, terdapat 2 jenis personaliti yang berada di bawah peringkat dubur. Yang pertama adalah personaliti anal agresif. Personaliti anal agresif ini akan berlaku
apabila ibu bapa terlalu mengawal anak-anak mereka dengan peraturan yang ketat, menyebabkan kanak-kanak pada umur ini bersifat agresif untuk menentang dan tidak mengikuti peraturan tersebut. Menyebabkan apabila mereka dewasa, mereka akan mempunyai personaliti zalim dan suka memarahi orang lain dan barang yang tertentu. Baiklah, untuk personaliti anal retentif pula adalah apabila ibu bapa terlalu memberi perhatian kepada anak mereka, menyebabkan bayi ataupun anak pada peringkat ini tersalah faham dengan aktiviti pada peringkat ini, menyebabkan mereka tidak belajar mengenai cara berdikari dan cara mengawal kuasa autonomi dan juga mengawal perasaan negatif. Maka apabila anak-anak ini meningkat dewasa, mereka akan cenderung dengan sifat-sifat seperti suka mengumpul harta, degil dan juga kedekut, dan juga terlalu penting akan susunan atur yang rigid. Baiklah, peringkat yang seterusnya adalah peringkat Zakar dan Faraj. Peringkat ini akan dihadapi oleh anak-anak yang berumur 4 tahun sehingga 5 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak akan mula tertarik dengan ibu bapa yang berlawanan jantina dan memusuhi ibu bapa yang bersamaan jantina. Bagi kanak-kanak lelaki yang digelar sebagai Oedipus Complex akan tertarik dengan ibu, mereka akan tertarik dengan ibu mereka dan memusuhi ayah mereka. Manakala Electra Complex pula adalah apabila kanak-kanak perempuan itu mula berminat terhadap ayahnya dan memusuhi ibu mereka kerana merasakan ibu adalah penghalang untuk dirinya berada dekat dengan si ayah. Seterusnya ialah peringkat latency. Peringkat latency ini di mana kanak-kanak akan menghadapi peringkat ini pada umur 6 sehingga 12 tahun. Peringkat ini adalah peringkat yang agak tenang, tetapi pada peringkat inilah tenaga seksual kanak-kanak itu akan mula kelihatan. Tapi pada peringkat inilah juga kanak-kanak akan terbiasa dengan pendidikan moral, dengan peraturan dan mula tidak terbatas dengan pengalaman yang dihadapi pada dunia awalnya dan akan mula berinteraksi dengan dunia baharu. Maka, dengan kemampuan untuk berinteraksi dan kemampuan ibu bapa membenarkan anak-anak ini berinteraksi dengan dunia baru, kanak-kanak ini akan mempelajari pelbagai perkara dan pengalaman yang penting untuk mereka menghadapi dunia akhir balik. Pada ketika ini, ibu bapa harus memastikan agar kanak-kanak tidak menghadapi kerisauan ataupun kebimbangan tertentu kerana bimbang personaliti ini akan terlekat sehingga dewasa dan mengganggu perkembangan personaliti kanak-kanak itu. Baiklah, untuk peringkat terakhir yang akan dihadapi oleh seseorang individu ketika meningkat dewasa, peringkat terakhir ini dipanggil sebagai peringkat syahwat ataupun dikenali sebagai genital stage. Pada ketika ini, kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke atas. Baiklah, pada ketika ini, dorongan seks kanak-kanak ini mula menonjol, tetapi ada batasan-batasan nilai tertentu yang akan menyekat kemahuan mereka, menyebabkan mereka sedar akan dunia realiti yang sebenarnya. Pada ketika ini, kemungkinan kanak-kanak ini akan menghadapi semula kompleks yang kita pelajari pada peringkat Zakar dan Faraj sebentar tadi, iaitu Oedipus dan juga Electra Complex. Baiklah, itu sahaja untuk peringkat perkembangan personaliti individu. Seterusnya, saya Arni Fazira binti Faing, nombor matrik 273818 akan menerangkan mengenai teknik-teknik dan aplikasi teori psikoanalisis. Teknik yang pertama ialah perkaitan bebas, iaitu klien meluahkan semua yang dilaluinya walaupun perkara tersebut tidak rasional atau tidak logik supaya klien dapat mengingat dan mengumpul semula kisah silamnya yang seterusnya boleh mencapai tahap untuk melakukan satu pelepasan perasaan atau emosi yang dikenali sebagai katarsis. Semasa katarsis berlaku, kaunselor akan menggunakan peluang tersebut untuk mengenal pasti dan menganalisis perkara yang masih tersekat dalam alam tidak sedar klien.
Teknik yang kedua ialah teknik mentafsir mimpi untuk menganalisis perkara-perkara yang berada di tahap tidak sedar klien. Hal ini kerana alam tidak sedar klien akan menunjukkan impian, keperluan serta kebimbangan diri klien melalui mimpi. Seterusnya ialah teknik menganalisis penahanan yang boleh dilihat semasa klien melakukan penahanan dalam sesi perkaitan bebas atau perkaitan mimpi. Penahanan ini berlaku kerana keadaan klien yang tidak berupaya atau tidak mahu meluahkan perasaan dan pemikirannya yang boleh terjadi kerana klien yang masih belum bersedia untuk meluahkan. Jadi kaunselor boleh menjelaskan mengenai teknik ini supaya klien boleh bersedia untuk meluahkan. Dan yang keempat ialah teknik pemindahan neurosis di mana kaunselor akan membantu klien untuk melakukan pemindahan perasaan dan pengalaman masa lampau kepada kaunselor. Neurosis ini merujuk kepada kehidupan awal semasa 5 tahun pertama klien yang tidak sepatutnya dibawa masuk ke zaman dewasa sebagai kerangka kehidupan. Dan akhir sekali, kaunselor boleh menggunakan teknik pentafsiran dalam menganalisis perkaitan bebas, mimpi, analisis penahanan dan pemindahan dengan memberi petunjuk, penjelasan dan nasihat kepada klien mengenai setiap makna bagi tindakan yang dilakukan klien dalam teknik-teknik yang dinyatakan. Seterusnya kita masuk kepada aplikasi teori. Teori psikoanalisis merupakan sebuah teori yang agak rumit menyebabkan pengaplikasiannya yang agak terhad dalam bidang kaunseling. Teori ini boleh diaplikasikan dengan kaunselor yang mempunyai kemahiran dan kesediaan yang tinggi untuk membantu klien menyelami semula pengalaman awal dalam kehidupan klien. Kaunselor yang serasi dan memahami dengan jelas mengenai pendekatan ini boleh mengaplikasikan teori ini untuk mengumpul dan menghubungkaitkan antara semua peringkat dalam perkembangan diri klien dengan keterencatan yang dialami oleh klien. Seterusnya, kaunselor boleh mengenal pasti isu yang dihadapi oleh klien berdasarkan hubung kait tersebut. Teori ini juga boleh digunakan untuk melihat dan menguji tahap penguasaan pengalaman lampau klien terhadap diri klien pada masa sekarang untuk mengetahui dan memastikan sejauh mana pengalaman tersebut memberi kesan yang tidak baik kepada diri klien pada masa sekarang. Kaunselor juga menggunakan teori ini bagi membantu klien dalam mengatasi konflik yang dialami oleh klien secara berterusan. Dan akhir sekali, teori ini juga boleh digunakan dan diaplikasikan oleh kaunselor terhadap diri klien untuk mengetahui struktur-struktur psiki yang sedang mengawal diri klien iaitu id, ego dan super ego. Dan akhir sekali saya akan menerangkan mengenai aplikasi teori psikoanalisis dalam silang budaya. Teori psikoanalisis ini boleh diterima dalam semua agama, budaya dan bangsa, terutamanya bagi konsep mekanisme bela diri kerana setiap individu pastinya akan mempunyai sikap-sikap dalam mekanisme bela diri terutamanya apabila berada dalam situasi yang boleh mengancam diri klien. Sebagai contoh, mekanisme bela diri penyangkalan atau digelar sebagai denial merupakan salah satu helah bela diri yang sering digunakan dalam golongan masyarakat bagi membuktikan bahawa diri mereka tidak bersalah atau menidakkan sesuatu perkara. Teori psikoanalisis ini sangat menekankan kepada perkembangan diri yang dipengaruhi oleh perasaan seksual menyebabkan teori psikoanalisis tidak bersesuaian dengan agama Islam yang sangat menitik beratkan mengenai manusia ataupun umat Islam yang mampu mengawal nafsu dengan iman mereka. Nafsu merupakan perkara sama yang disebut sebagai id, ego dan super ego dalam teori psikoanalisis ini. Namun, teori psikoanalisis ini dilihat sebagai salah satu teori yang kurang bersesuaian digunakan dalam silang budaya masyarakat Asia. Kita lihat dalam perspektif masyarakat Asia kerana mereka lebih suka perkara yang berstruktur berbanding cara liberal yang digunakan dalam teori ini. Hal ini kerana teori psikoanalisis menekankan kepada perbentukan dan perkembangan personaliti seseorang individu dalam jangka masa yang panjang, terutamanya sejak masa lampau serta tidak memfokuskan kepada penyelesaian masalah yang berlaku pada masa kini yang sangat bertentangan dengan budaya masyarakat Asia kita. Akhir sekali, kita lihat juga dalam perspektif masyarakat Asia yang merupakan masyarakat yang sangat mementingkan kepada mematuhi peraturan, adat, menghormati antara satu sama lain dan menjaga nama baik antara satu sama lain.
Namun, perkara ini dilihat sebagai satu kepercayaan yang bertentangan dengan terapi psikoanalisis ini, di mana teori ini yang sangat menggalakkan klien untuk meluahkan semua perkara serta maklumat mengenai ketidakpuasan hati klien yang dilihat dari sudut perspektif masyarakat Asia sebagai satu pencerobohan privasi, terutamanya bagi klien yang mempunyai permasalahan bersama ahli keluarga, kerana mereka ini diibaratkan seperti melanggar etika sistem keluarga mereka. Nama saya Nuranis Atirah binti Ruzaini, nombor matrik 273711. Saya akan teruskan dengan peranan kaunselor, peranan klien dan juga kelemahan teori. Saya akan mulakan dengan peranan kaunselor terlebih dahulu. Terapi kaunseling yang dilakukan ataupun dijalankan sama ada secara individu ataupun secara berkelompok memerlukan seorang kaunselor yang berkebolehan dan berkemahiran supaya sesi kaunseling itu berjalan dengan lancar. Maka terdapat beberapa peranan yang perlu dipatuhi ataupun perlu diikuti oleh seorang kaunselor supaya sesi kaunseling yang berlaku itu berjalan dengan lancar. Peranan yang pertama ialah kaunselor perlu menerima klien ini secara ikhlas dan tidak mengkritik klien itu seperti mengkritik tentang pakaiannya, bahasanya dan sebagainya. Yang kedua ialah kaunselor bertanggungjawab untuk menyedarkan klien supaya berada dalam keadaan yang sedar, di mana klien perlu fokus kepada keadaan yang sekarang dan tidak memikirkan perkara yang lampau yang boleh membawa kepada tekanan emosi. Yang ketiga ialah membantu klien membina semula keyakinan diri supaya klien ini berani untuk membuat keputusan, berani untuk bersuara dan sebagainya. Yang keempat ialah menggalakkan klien bercerita dengan bebas. Pada peranan ini, kaunselor telah menggunakan teknik di mana kaunselor menyuruh klien untuk baring di atas satu yang panjang ataupun kerusi yang panjang dan klien akan berada di hujung kepala dan kaunselor akan berada di hujung kepala klien. Dan pada masa itulah klien akan menceritakan atau meluahkan perasaannya, meluahkan apa yang dirasa secara bebas dan menganggap bahawa kaunselor tidak ada bersamanya. Dan yang terakhir ialah membantu klien supaya celik akal. Celik akal di mana kaunselor perlu membantu klien untuk memahami dirinya dan memahami situasi apa yang sedang berlaku kepadanya. Saya akan teruskan dengan peranan klien bagi teori psikoanalisis. Klien juga mempunyai peranan yang tersendiri bagi menjalankan sesi kaunseling ini supaya sesi kaunseling ini berjalan dengan lancar. Peranan klien yang pertama yang terdapat dalam teori psikoanalisis ini ialah klien perlulah sentiasa bersedia dengan perkara yang akan berlaku semasa sesi sedang berlangsung. Yang kedua ialah peranan klien perlulah komited dengan situasi, komited dengan diri sendiri, komited dengan masa dan sebagainya. Yang ketiga ialah klien perlu menurut dan memahami semua perkara yang telah dipersetujui. Sebagai contoh, klien telah bersetuju untuk melakukan aktiviti di mana kaunselor menyuruh klien untuk di atas kerusi panjang tersebut. Yang terakhir ialah klien bersetuju untuk mengikat kontrak pada awal sesi. Mengikat kontrak di sini ialah tentang yuran, tentang sesi yang bakal dijalankan. Dan klien perlu mematuhi semua perkara itu supaya sesi kaunseling yang akan berlaku pada waktu yang seterusnya berjalan dengan lancar. Saya, Nur Atifah, akan menerangkan mengenai kelebihan teori yang dipelopor oleh Sigmund Freud. Kelebihan teori ini yang pertama adalah, teori ini mengenal pasti dan menekankan alam tidak sedar untuk membantu klien mencukil masalah sebenar yang mungkin sebelum ini klien tidak sedar bahawa peristiwa itulah yang mengganggu dirinya. Kelebihan teori ini yang kedua adalah teori ini menjelaskan dan menggariskan mengenai jenis-jenis mekanisme bela diri. Dengan ini, kaunselor dapat mengenal pasti jika perkara ini berlaku dalam diri klien sewaktu sesi. Kelebihan teori ini yang ketiga ialah teori ini telah memberi dan menggariskan teknik-teknik untuk membantu kaunselor melakukan penerokaan serta cara menginterpretasi segala peristiwa yang dihadapi klien supaya dengan interpretasi yang betul, kaunselor dapat membantu klien mencapai celik akal. Saya teruskan lagi dengan kelemahan teori. Setiap teori yang digunakan dalam terapi kaunseling mempunyai kelemahan yang tersendiri.
Terdapat beberapa kelemahan dalam teori psikoanalisis. Yang pertama ialah teori psikoanalisis yang dikelola ataupun yang dipelopori oleh Sigmund Freud ini hanya memfokuskan kepada perkembangan seksual sahaja, iaitu hanya berfokuskan kepada personaliti diri seseorang itu sahaja dan tidak melihat kepada perkara yang lain, iaitu persekitaran, orang lain dan sebagainya. Yang kedua ialah teori ini popular di negara Amerika yang hanya fokuskan kepada golongan pertengahan dan juga golongan atasan, kerana teori terapi ini memerlukan kos yang tinggi yang menyebabkan golongan bawahan tidak boleh ataupun tidak mampu untuk menanggung kos tersebut. Kerana kos bagi terapi ini tinggi kerana terdapat dua yang perlu dibayar, iaitu kos sesi dan juga kos perubatan. Yang seterusnya ialah teori ini memakan masa yang lama untuk menyelesaikan sesebuah sesi itu, iaitu selama 2 hingga 5 tahun bagi satu sesi. Maka jika seseorang itu yang mempunyai masalah dan masalah itu perlu diselesaikan dengan segera, mereka tidak digalakkan untuk menggunakan teori ini ataupun terapi ini, kerana terapi ini memakan masa yang terlalu panjang, iaitu selama 2 hingga 5 tahun. Seterusnya, teori ini juga menggunakan ubat-ubatan yang boleh memberi kesan kepada kesihatan, boleh memudaratkan lagi kesihatan seseorang klien itu. Seterusnya, walaupun sesi kaunseling menggunakan terapi psikoanalisis ini sangat sesuai untuk sesi kaunseling kelompok, tetapi mereka menghadkan orang untuk menggunakan sesi kaunseling ini kerana mereka tidak suka dengan orang yang terlalu ramai. Dan terakhir sekali ialah teori ini tidak digalakkan bagi sesiapa ataupun bagi kaunselor yang baru memahami pendekatan ini, kerana pendekatan ini adalah pendekatan ataupun terapi yang susah ataupun sukar difahami oleh seseorang itu. Maka jika seseorang kaunselor itu ingin menggunakan pendekatan ini, mereka perlulah membuat beberapa penilaian pemahaman yang lebih lagi. Secara keseluruhannya, teori ini adalah satu teori yang direka untuk membantu orang meneroka sumber kemurungan jangka panjang, termasuk konflik mental yang sering berpunca daripada percubaan untuk mendamaikan ataupun menolak dan menekan emosi yang menyakitkan, dan serta hubungan yang bermasalah seperti ibu bapa dan penjaga lain. Selain merawat gejala, kaunselor juga berperanan dalam membantu klien itu sendiri memahami makna yang terdapat pada gejala kemurungan mereka. Dengan kata lain, kaunselor ini adalah seorang yang membantu klien untuk mendapatkan gambaran mengenai asal-usul dan masalah mereka, termasuk kemurungan yang mereka alami. Oleh hal ini demikian, teori ini lebih memberi tumpuan kepada kesan peristiwa, kehidupan, keinginan dan hubungan masa lalu dan semasa yang dilalui oleh seseorang individu itu. Dalam terapi ini, hubungan antara klien yang tertekan dan kaunselor dianggap sangat penting. Konflik hubungan bermasalah sebelumnya akan cenderung berlaku dalam hubungan semasa antara kaunselor dan klien melalui proses yang kita kenali sebagai proses transference. Dalam proses pemindahan juga, klien mungkin akan membuat andaian yang salah tentang apa yang difikirkan oleh kaunselor pada masa ini berdasarkan yang difikirkan oleh mereka pada masa lalu. Kaunselor yang cerdas memastikan kesalahan seperti ini dengan teliti dan menyampaikan maklumat tersebut kepada klien sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana hubungan masa lalu dapat mempengaruhi persepsi mereka mengenai hubungan yang ada sekarang. Itu saja daripada saya. Terima kasih.